Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengacara majelis, yang dimuliakan pengarah dan semua warga kerja Hospital Sultan Ismail Petra Kuala Krai, muslimin dan muslimat, para peserta kursus pengurusan jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 2 Oktober 2022 bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1444, kita dapat mengadakan kursus pengurusan jenazah di peringkat hospital kita ini. Dan tajuk seluk yang pertama yang kita akan bincang di sini di bawah tajuk mati itu pasti. Kita ni yang hidup, kita pasti akan mati. Nak lari pun mati mari juga. Maka dalam surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam, baca ke tidak surah Al-Mulk? Malam-malam baca surah Al-Mulk. Dia kata tak boleh jawab Ustaz, takut riak. Jadi setengah orang ni kalau kita tanya bab ibadat ni tak jawab lalu. Dia kata takut riak. Kata riak jangan jawab. Cuma kita bimbang takut tak ada. Itu ya. Tanya tu takut tidak ada, kalau tidak ada kena ada lah. Kalau dah ada teruskan. Sebab tu ada setengah masjid ni dia baca lepas isya selalu. Jadi eloknya kita baca surah Al-Mulk tu ketika kita nak tidur. Dekat kita nak tidur di akhir malam, di akhir waktu, mana kita baca pada waktu itu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal maut wal hayah. Allah jadikan mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah nak uji kamu siapakah di kalangan kamu orang yang baik amalan. Baru kita tahu objektif, kita tahu matlamat kenapa Allah Ta'ala ciptakan kita. Mula-mula mati, kemudian hidup. Kita ni mati dulu ke hidup dulu? Ya? Kena jawab. Hari ni kena jawab, jangan slow. Mati dulu ke hidup dulu? Mati dulu. Bila kita mati? Waktu belum lahir. Itu dianggap fi idadil mauta. Mana dianggap kita ni orang mati sebab tak ada. Tak lahir lagi macam mana mati? Itu dia panggil dikira waktu kita belum ada itu macam orang mati. Tak mati lagi. Al-maut wal hayah. Kemudian hidup. Jadi dalam ilmu, kita belajar ilmu tentang tadabbur Al-Quran. Bila kita mula, Allah Ta'ala bila dia tertib, ada makna yang tersendiri. Kenapa Tuhan kata mati hidup? Bermakna proses perjalanan manusia daripada dunia ini sampai ke akhirat bermula dengan mati, berakhir dengan hidup. Bermula dengan mati, berakhir dengan hidup. Waktu kita belum ada, kita kira mati. Ni sekarang ni kita sudah berada di atas dunia, kita hidup. Berapa lama nak hidup? Allah Ta'ala saja yang tahu. Kalau kita boleh tahu, mana baik agak-agak. Kita tahu kita hidup lama ke baik tak tahu. Ini alas pagali perubatan ni. Mana baik kita tahu. Contohnya saya tahu, umur saya 45 tahun.
Umur dia 55, ini umur 70. Baik kita tahu ke baik tak tahu? Baik tahu? Baik tak tahu? Dua-dua tak tahu. Kalau umur dia 45 tahun tak, dia mari pindah minta orang. Awak sebagai seorang perempuan, orang mari minta. Dalam kak dia punya kak kenalan dia tulis umur dia akan mati umur 45 tahun. Terima ke tak terima? Oh, janda muda lah aku. Lah ni umur dia 30 tahun dah lagi 45 tahun mati. Mana confirm dah dia akan jadi janda waktu umur dia 35 tahun. Nak ke tak sih? Tunggu hak tua sikit lagi mari tak? Hak mari lagi hak umur 55 ni tayar sikit lah. Jadi payahlah hak mati awal ni siapa pun tak nak dia sebab dia tahu mati. Ni kita tak tahu mati baru kita tahu. Nah, baru ni Allah irham ada yang mari hospital kita ni. Lepas dia kahwin 2 minggu mati. Bini dia pun tak tahu, dia kalau tahu mati nak 2 minggu lagi nak mati. Tak payah nikah, apa kata tunggu mati lah. Ya. Allah SWT rahsiakan saat kematian untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata aku nak tengok siapa di kalangan kamu yang baik amalan. Sebab itulah kita dia tahu belaka. Semua kita dia tahu mati itu pasti. Semua kita tahu mati mesti akan berlaku. Kita tahu. Adakah di kalangan kita ni orang yang tak tahu dia akan mati? Tahu. Cuma dia lupa kepada mati. Kerana itu anda selalu buat tanya, soalan yang kita tanya, apa beza di antara takut mati dengan ingat kau mati? Dulu tanya dah, kau hari ni geruk lain pula hak masuk ni. Orang lain pun dok ingat hak mari dahulu sedap kita tanya. Jadi tanya pula lah hari ni. Sebab kumpulan lain, rupanya setiap kali kerusuh orang lain-lain gitu. Cuba jawab. Ni kita bagi 3 zon ni. Siapa dia hak boleh jawab banyak kita sudah nak janji hadiah tak bawa hadiah ni. Beza apa di antara takut mati dengan ingat mati? Kita ambil hak zon pertama jawab. Perbezaan di antara takut mati dengan ingat mati. Apa beza? Cepat ni, hak nombor 2 nak jawab dah ni. Jawab. Silakan. Nombor berapa ada tu? Mic ada Kau serupa ya? Lain saya jawab. Dia tak boleh. Kalau jawab dalam kertas besok lain tu. Tak boleh. Dia tak boleh markah lagi tu ya. Orang sakit takut mati. Kau orang hak segar takut mati. Jadi jawab orang hospitalnya orang sakit takut mati. Kita hak sakit takut tak takut? Takut belaka ni. Walaupun duduk di hospital, kalau orang mari jual ubat sehat, suplemen 500 bayar tak? Pasal takut mati. Maknanya takut mati, semua kita takut mati, tak mau belaka. Tapi yang kita nak yang sangat bermanfaat kepada kita, ingat kematian. Nabi sebut dalam hadis aksiru min zikri hazimil lazat. Nabi SAW mengatakan perbanyakkan kamu ingat kepada apa? Ingat kepada perkara yang menghilangkan kelazatan. Apa dia? Mati. Jadi Nabi suruh kita ingat kepada perkara yang menghilangkan kelazatan. Ingat ke mati. Jadi beza sangatlah ni. Boleh jawab tak perbezaan dia? Silakan. Beza di antara takut dengan ingat. Apa beza? Dia kata pergi kursus kalau tak ada orang tanya. Hari ni tanya pula dah. Ni nak mandi mayat ni kita nak minta unit forensik bawa jenazah hari ni. Tak main patut-patut tak main hari ni. Ni orang main patut ni orang buat di masjid je. Nampak? Peringkat budak-budak sekolah main patut. Peringkat hospital ni kita pergi mandi di tempat mandi mayat tu. Minta tolong hubungi forensik hari ni kata nak 2 mayat. Seorang perempuan, seorang lelaki. Kita buat sungguh hari ni. Baru puas hati mandi mayat apa main patung gitu. Nampak senyum lah kau tu. Bunyi nak pergi mandi mayat sungguh. Itu perbezaan. Maknanya orang yang takut pada mati dia tak mau mati. Semua kita takut pada mati, tak ada orang nak. Tapi yang bermanfaatnya untuk kita semua iaitulah apabila kita ingat pada mati. Nabi suruh ingat ke mati. Sebab apa? Bila kita ingat ke mati, kita akan memperbanyakkan ibadat. Allah, aku ni tak lama nak mati.
bila kita mati, dalam solat yang kita solat, di antara surah yang wajib kita kena baca dalam semaya. Tak sah kalau tak baca. Surah apa? Surah Al-Fatihah. Boleh teh hari ni baca Fatihah? Senyap saja. Di Kias tu, tempat kita mengajar di Kias, boleh minta ni. Dia panggil klinik Al-Fatihah. Kita bagi buku klinik tulis hari sini. Tak. Boleh kita baca. Dia akan wibaran, ada markah. Ada orang setengah pakcik ni, dia mari teh keluar, dia marah. Apa aku semaya 30 tahun dah, nyawi markah 60 ya. Berlulus. Dia kata, hak tu lah orang kesuruh kita tengok, pergi murajaah kita hidup ni, kalau kita baca sore, sedap pada Syekh Abdul Basit lagi baca. Nah, kalau zaman kita ni sedap pada Qori kebangsaan. Semoga kita sendiri baca, kita sendiri beri markah. Acak orang lain dengar nak tahu. Baru nampak Jadi dalam surah yang kita baca, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ayat ini adalah merupakan satu ayat yang menghalang manusia daripada melakukan maksiat. Tapi kenapa kita semaya? Tak tahu juga ni. Kenapa bila kita solat, kita tak terasa, tidak rasa takut untuk melakukan maksiat, teringat nak mati, sebab kita lalu saja maliki yaumiddin, sedangkan maknanya Tuhan pemilik hari pembalasan. Orang ingat akan mati, dia akan tadabbur ayat maliki yaumiddin, itu yang sepatutnya ada dalam kepala kita. Mula-mula kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan, segala puji bagi Allah. Dalam bahasa kita belajar ilmu tadabbur Quran, dia kata al-muharrikat. Muharrikat ni macam enjin. Enjin ataupun generator dalam hidup kita ni, 3 perkara. Tanda dia pelajar-pelajar ni. Ingat macam mengajar dari kelas pula. Kira pelajar juga lah ni budak. Jadi tanda semua, enjin yang menggerakkan hati kita ni 3 perkara. Yang pertama, sifat mahabbah. Bila kita cinta kepada Allah, kita akan ingat kepada Allah. Bila kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan ingat kepada Nabi sallallahu. Kita hidup atas dunia ni, kita cinta kepada siapa? Sudah pastinya suami kepada isteri, betul? Isteri kepada suami. Tengah duduk kerja pun, dia tak tanya khabar lagi. Dia lagi WhatsApp tak? Abah dah makan ke tu? Soalan mari. Abah dia pun tanya juga, Dinda makan ke tak tu? Jangan lain ke ayat tu dah. Sebab mahabbah. Tapi kalau SMS tak tanya khabar, makan ke tak minum, tu kita pula kena tanya khabar. Abang dengan saya sekarang ni lagu mana? Dah sambut hari anniversary saja kata. Tapi hadiah tak beri dah lah ni. Itu lain macam dah dia punya cara. Mana muharrik yang pertama hati kita ni al-mahabbah. Sebab itu Allah Taala letak ayat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila kita puji Allah, sebab apa? Sebab dia yang terpuji. Bila Allah Taala terpuji, kita kena banyak ingat kepada Allah. Dan yang kedua, dia panggil sifat ar-raja. Kita mengharapkan Allah sayang kepada kita. Kita mengharapkan Allah Ta'ala maafkan kepada kita. Kita mengharapkan Allah Ta'ala terima ibadat kita. Kerana itu, kita mengatakan, ini persiapan kita nak mati, kita harap Allah Ta'ala akan terima ibadat kita. Di mana ayat dia? Ar-Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala yang maha kasihan belas, yang maha kasih sayang. Kita ni kalau kita berdosa, bila kita ingat Allah Ta'ala bersifat dengan Rahmanir Rahim, rasa macam mana? Tenang tak tenang? Ada harapan ke tidak? Allah maafkan kita? Ada. Maka Nabi SAW di antara adab orang yang nak menghadapi kematian, Nabi kata, La yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu dhanna billah. Jangan seorang kamu mati, kecuali dia bersangka baik dengan Allah. Ini saat kita nak mati, kita kena letak sangka baik kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dia sangka baik? Allah Ta'ala maaf kita. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala hilangkan kesalahan kita. Karena itu kalau kita tengok jururawat kita ni, bila pergi doktor pun, bila pergi duduk dekat orang sakit, nampak macam dia kecewa, stres, ferah dah hidup ni, kita kena gosok dia, makcik, pakcik. Allah beri uji kepada kita sakit, bukan dia benci. Ni setengah orang ni bila dia sakit, dia kata Tuhan benci dengan dia. Hak tak sakit tu, hak tu Tuhan sayang.
Siapa dia cakap? Tanda sayang tak sakit. Tanda benci sakit. Siapa dia kata? Siapa kata lah kita? Kita lah katanya. Ada seorang budak perempuan dia telefon saya pukul 12 malam. Dia kata, "Ustaz, saya tak mau hidup lagi." Kata, "Mau buat apa?" "Nak mati." Sebab apa nak mati? Dia nak bunuh diri. Sebab Tuhan tak sayang dengan dia. Kata, "Mu dapat SMS daripada Allah kah?" "Tak sayang." Saja kita nak suruh nampak dia happy sikit. Rupanya serius nak bunuh diri. Kata, "Jangan." Kita budak memikir, kata budak ni kalau aku layan, kata bunuh lah. Dah, kebetulan WhatsApp kita tu ada dalam telefon dia. Dia bunuh diri sungguh. Esok polis mari ambil forensik tengok. Ustaz ni suruh dia bunuh diri ni. Cari pasal kita. Masuk lokap kita hari tu. Jadi kita kena layan dengan baik. Kita kata dak, Allah Ta'ala beri kepada kita sakit sebab dia sayang. Sehingga ke Nabi SAW beritahu, orang yang sakit, dengan kesakitan dia bersabar, maka dia akan bertemu dengan Allah. Tidak ada lagi dosa yang dia nak bawa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah uji dia atas dunia sebab nak bersih untuk perjalanan dia ke akhirat. Mana kalau kita boleh motivasikan pasien, pesakit-pesakit kita ni, mungkin ada yang tenang. Ni biar dia tahu bahawa Allah Taala sayang kepada dia sebab nak suruh dia kembali kepada Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu muharrik yang kedua. Muharrik itu bahasa Arab. Saya kata penggerak hati kita ataupun macam generator hati kita tu. Yang kedua ada sifat apa tadi? Sifat raja. Sifat mengharapkan. Sifat yang ketiga dalam Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Bila sampai sini, apa perasaan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Tentulah akan mari perasaan al-khawf, perasaan takut pada Allah. Sebab apa takut? Ada hari pembalasan depan kita. Yang baik dibalas, yang buruk pun dibalas. Para peserta sekalian, kita dengan pahala, dengan dosa, dia tak kira kilo. Dia bukan kira pikul, dia kira zarrah. Zarrah ni bersama mana zarrah? Bersama mana zarrah? Tak ada ukur. Kan dalam surah Zalzalah tu Allah kata apa? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa dia buat benda baik sebesar zarah. Besar zarah ni besar mana? Orang hospital yang boleh nampak. Dia ada pembesar dia tu kan. Nah, kita pergi ukur tengok, oh besar ni. Tapi bila buai dia punya pembesar tu, kanta kecil ya benda ni. Maknanya pahala kita, dosa kita dikira di hadapan Yaumiddin nanti dengan zarah, bukan dengan kilo, bukan dengan kati, bukan dengan pikul. Nah. Sebab itu bila orang mari minta derma rumah Aisyah, pembantu dia cari, tak ada makanan. Dia cari-cari jumpa sebiji tamar. Sebutir wah kurma jumpa. Dia kata, "Aisyah, umum ini ada sebiji je tamar, hak lain tak ada." Nak ceritanya Aisyah ni, dia bukan miskin, dia kaya. Ada je peruntukan negara untuk dia sebagai isteri Nabi SAW. Tapi duit dia bila sampai pagi, petang habis. Jadi pembantu dia kata, "Sebiji tamar nah. Nak apa sebiji tamar?" Dengan Aisyah kata radhiyallahu anha, dia kata pahala kita, dosa kita dihitung oleh malaikat berdasarkan daripada zarah, bukannya kilo, bukannya kati. Allahu Akbar. Jadi maknanya bila kita sampai kepada Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan, pada waktu itulah para jemaah sekalian, kita kena ingat sifat al-khawf, takut kepada Allah. Maka bila kita dalam hati kita ada tiga sifat ini, sifat mahabbah, cinta, sifat harap, mengharapkan rahmat dan pahala, yang ketiga sifat al-khawf, takut pada dosa dan seksa, maka di situ hati kita akan menjadi hati yang tenang, hati yang bersedia untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala sebut allazi khalaqal maut, Allah Ta'ala jadikan mati, wal hayah, jadi hidup balik. Jadi kita kena ingat, sekarang ni kita hidup, alhamdulillah. Berapa lama itu je panjang.
Umur kita ni, zaman kita ini, Nabi sebut dalam hadis, a'maru ummati, umur umat aku di antara 60-70 tahun. Itu yang ramai yang mati. Umur 80 tu ada, jarang. 90 lagi jarang. 100 tahun, jarang benar. Nah, 100 lebih masuk surat khabar. Sebab apa? Sebab dikira manusia yang pelik dah tu dalam zaman kita. Oh, 100 lebih umur dia ni. Nah, orang akan viralkan, pak cik ni umur 100 lebih, sihat walafiat lagi. Ada orang 100 lebih tapi dah lembek dah, tak jadi. Nah. Tapi itu je had umur kita hidup atas dunia ni pendek. Tapi bila kita mati, orang yang mati, yang duduk dalam kubur menunggu hari akhirat berapa lama dah? Tak tahu berapa lama. Mati daripada zaman Nabi Adam lagi. Daripada tu ada sampai kita ini berapa ribu tahun. Kita pun tak tahu berapa ribu tahun. Ke siapa dia tahu? Orang yang tahunya, orang yang cari dinosaur dia tahu. Dia kata dinosaurnya umur dia 2 juta tahun, berapa tahun, macam-macam. Nah, kita kata merayak lah berapa pun. Mungkin tak ada surat beranak juga. Tapi kita percaya. Habis 4 kat Rukah naik Bukit Panah. Bukit Panah tahu? Tanah Merah tu. Kira apa? Jumpa tapak dinosaur situ. Berapa ribu tahun dulu kita gila cari, pakat cari. Orang tak ada kerja tu pergi naik. Ya, ada kerja tak ada nak pergi ke Bukit Panah. Nak pergi naik tangga masjid pun tak apa nak sapa dah kita ni dah. Nah, itu masalah. Bukit Panah naik, tangga masjid tak ada. Sebab tak ingat ke mati. Itu punca dia. Allahu Akbar. Baik. Wal hayah, tertib mati hidup. Hak mati berapa ribu tahun daripada zaman Tok Adam dulu sampai ke zaman kiamat nanti, berapa ribu tahun, panjang. Tapi kita kena ingat, apabila kita hidup balik di akhirat, bila Israfil tiup serunai dia, hidup balik manusia, ketika itu kita akan hidup, Allah kata khalidina fiha abada, kita akan hidup berterusan yang tidak ada tempoh. Kerana itu hari akhirat tak sama lagi dengan dunia. Allah Ta'ala rusakkan langit, Allah Ta'ala hancurkan bukit bukau, matahari pun semuanya sudah terbelah, pecah habis. Sebab manusia tak guna lagi matahari di akhirat. Dia pada masuk dalam syurga, dia tak ada hari. Bila tak ada hari, umur kita tak berubah. Tuan-tuan dan puan-puan jangan tanya saya, boleh tak kita sambut happy birthday dalam syurga? Boleh ke tidak? Tak ada happy birthday sebab tak ada hari, tak tahu tahun berapa, tak ada. Allah Ta'ala gambar dalam Quran, khalidina fiha abada, kamu akan hidup kekal selama-lamanya, tidak ada tempoh. Yang kita masuk ni, umur lebih kurang dalam 30 ataupun 33. Ada orang umur 30 sini? Ada? Tak apa nak mengaku belakang dah. Umur ahli syurga sekitar tu lah. 30-33 tahun. Dia panggil umur comel lah 30 tu. Nah, kalau umur 20 dia akan berubah pula. Umur 30 ni rasanya dia maintain situ. Jadi ahli syurga dia masuk umur tu, dia tak berubah. Dia tak akan jadi 40, 50, tak ada. Sebab dia tak ada matahari, tak ada bulan, tak ada pertukaran hari. Bila tak ada pertukaran hari-hari, maknanya dia tak, umur dia tak bertambah. Lepas tu kita, tak usah dulu buat analogi lah. Ni ada satu video orang kata mari, seorang pendakwah dia buat analogi. Kita ni duduk sejuta tahun dalam syurga. Lepas tu kita duduk memikir pula nak buat apa ke Tuhan. Rasa puas dah. Kita kata subhanallah, boleh dia memikir lah kita. Buat video pula tu. Anda kata tak usah duduk main analogi lah. Sekarang ni kita nak fikir, yang kita nak beranalogi, yang kita nak berfalsafahnya, macam mana nak sampai ke syurga. Itu sepatutnya. Bagaimana kita nak sampai ke syurga? Sebab Allah kata alladzi khalaqal mauta wal hayah. Hayat yang kedua tu mana hayatun abadiyatun, yang tidak akan rusak selama-lama. Allah Ta'ala yang mengetahui berapa lama, itu hak dia. Tuhan kata khalidi, kita kata khalidi. Mana kekal selama-lamanya dalam syurga. Bagi orang yang syurga, alhamdulillah. Yang bagi orang neraka pun kekal juga. Waktu orang syurga masuk syurga, Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami ni ahli syurga, kata amin. Ahli neraka, na'uzubillah, masuk neraka. Kemudian malaikat bawa mari seekor kibas macam biri-biri itu, tok tengah antara syurga dengan neraka. Malaikat tanya, ya ahlal jannah, wahai penduduk syurga, siapa tu? Tu kambing tu siapa tu? Dia orang tengok, oh dia kata hadzal maut, ni mati. Mati orang nak mari jumpa kita ni. Nanti di akhirat Allah Ta'ala rupakan dia macam rupa seekor kibas. Duduk sini.
Panggil pula, ya ahli nar, ahli neraka. Mu tengok tu siapa tu? Semua tengok. Dia kenal sebab dia jumpa dah. Kita ni bila jumpa lagi mati. Bila kita jumpa mati, kita kenal lah siapa dia tu. Oh, dia kata, oh itu mati. Hadza huwal maut, itu mati. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan mati dimatikan. Mati dimatikan. Maknanya mati juga dia. Ketika itu gembiralah ahli syurga sebab mati sudah tidak ada. Mati sudah tidak ada, maknanya kita akan hidup selama-lamanya. Ahli neraka pula bertambah duka cita sebab dia mengharapkan dia boleh mati dengan azab yang begitu dahsyat, boleh mati. Kita atas dunia ni tak usahlah kata kena azab kuat. Nah, kita aksiden teratuk kepala sikit pun mati dah. Ni dalam neraka yang dibakar begitu kuat, tak mati. Mati sudah dimatikan. Maka kata Nabi SAW, ahli syurga bertambah kegembiraan dia. Sebab apa? Sebab dia tengok mati sudah tidak ada. Ahli neraka bertambah duka cita sebab mati sudah tidak ada. Makna tak harapan nak mati, sudah tidak ada lagi. Maka itulah sebabnya para jemaah sekalian, kenapa kita kena beriman dengan hari akhirat, bahawa kita sekarang ni akan menghadapi mati. Mati itu pasti. Selepas daripada mati, kita hidup balik. Jadi kata di para ulama, sebab-sebab kenapa kita kena beriman kepada hari akhirat. Ingat, yang pertama ingat ke mati, berbeza di antara ingat mati dengan takut mati. Yang keduanya, kita kena ingat hari akhirat itu sebab apa? Bahawa kita ni akan bertemu dengan Allah Maliki Yaumiddin. Jadi bila kita pemilik hari pembalasan, kita ada hari pembalasan, maka Allah Ta'ala beri kepada kita cara kita duduk atas dunia ni melalui ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini persiapan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketukar jadi tafsir Fatihah pula ni. Tapi itu persiapan. Mana hanya kepadamu ya Allah kami sembah. Apa maksud? Maksud ayat ini menafikan segala bentuk syirik. Nak menafikan segala bentuk syirik. Sebab bila syirik, mana tak ada iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in, kita nafikan bahawa kita ni boleh minta tolong dengan makhluk-makhluk lain daripada Allah Azza wa Jalla dalam perkara memohon pertolongan melalui doa, melalui munajat, melalui ibadat. Ada pun nak minta tolong orang tu lah ambil ubat, tu lah ambil jarum, itu tak ada masalah. Itu dipanggil benda yang biasa, jangan salah faham. Ni ada setengah orang ni bila kita syarah ayat ni, kata kita hanya minta tolong dengan Allah, habis kalau pergi hospital minta tolong dengan doktor tu syirik lah. Kita kata orangnya orang tak cukup ubat. Orang ataupun salah makan ubat, hok penipu lah, salah makan ubat. Kau nak jalan motor tu, tak salah tukar ubat. Orang panggil ubat lagi, dia bagi ubat lain. Jadi tukar. Maksudnya dalam pergantungan hati kita tu tak boleh kita minta pertolongan, pergi minta dengan hatu kau, dengan jin kau, dengan kayu kau, dengan batu kau, tak boleh. Kita hanya minta dengan iza sta'anta fasta'in billah. Mana dalam doa kita, dalam munajat kita kena minta dengan Allah Azza wa Jalla. Ana baru je cerita ni lama dah tapi kita ulang balik ke sini. Seorang doktor pakar mata, tulis nama dia ni, boleh cek dalam internet gambar dia. Nama dia Lawrence Brown. Doktor mata, orang putih. Dia ni etis. Etis ni mana orang tak ada agama, dia tak percaya ke Tuhan. Takdir Allah SWT, Tuhan nak bagi hidayah ke dia. Allah ambil anak dia, anak perempuan dia nama Hannah, sakit jantung. Waktu dibawa ke hospital, anak dia ni biru dah. Maknanya memang kritikal sangat jantung dia tu. Masuk dalam hospital bahagian jantung ni. Jantung dia panggil ICU ke CCU? CCU dia. Kalau ICU, kau sakit lain. Kita pun tukar muka, waktu mari hospital ni tanya semula mazhab ni. Kadang-kadang kita ceramah CCU, ICU, nyempat tegur demo. Kata biarlah asal kau bunyi CU kat yola lah tu. Boleh faham lah maksud. Doktor pakar jantung ni panggil dia. Brown, you punya anak ni sudah tidak ada harapan lagi untuk pulih. Kalau kita bedah sekarang ni pun, mungkin 2-3 bulan lagi jantung dia sorak balik belah. Akhir sekali anakmu ni jadi macam roti. Belah sana, belah sini. Muka anak dia pun berubah. Dia pun keluar daripada bilik ICU tadi, berjalan mundar-mandir dalam hospital dia tu. Di Amerika ni cerita. Dia jumpa satu bilik
bilik ibadat, bilik tempat solat. Dia kata aku nak tengok ada apa dalam ni. Dalam kepala dia kak, kalau bilik ibadat ni mesti ada patung, ada berhala, dia masuk. Masuk dia tengok, ada seorang doktor Muslim duduk semayang. Solat, dia doa. Dia pun tengok, mari idea dia. Dia ni ateis, tak percaya kepada Tuhan. Mari. Bila dia tengok, oh dia kata aku nak doa juga macam doktor ni, orang Muslim. Dia pun doa, dia kata ya Tuhan, sekiranya betul mu ada, dia ateis, dia tak percaya ada Tuhan. Dia bersyarat, dia kata kalau betul mu ada, Tuhan, kalau betul awak ada wujud atas dunia, atas alam ini, mu sembuhkan penyakit anak aku. Ini pentingnya, itu kita panggil kuasa doa. Sebab berdoa ni bila hati dia betul-betul bergantung, mencari, meminta dengan kuasa Allah Azza wa Jalla, dia kata kalau betul mu ada, aku janji mu sembuhkan penyakit anak aku akan masuk agama yang kau suka. Dia nak lari daripada etis. Lepas dia berdoa, dia pun pusing dalam hospital tu. Yalah, orang dah panik, tak tahu apa. Tiba-tiba orang panggil, Brown, masuk. Dia masuk di dalam bilik ward jantung tadi, tengok doktor relax, duduk sandar atas kursi. Kita ni kalau bilik kritikal macam tu, tiba-tiba doktor dengan jururawat duduk relax, agak-agak apa ya, ada lepas dah kita. Mati ya tak? Mati baru kita relax, selagi tak mati, selagi tu duduk siap dengan jarum, dengan wayar, dengan alat-alat. Dia tengok doktor relax, dia kata mati dah anak aku. Bila dia masuk, doktor-doktor tadi semua panggil dia, Brown, anakmu tak sakit? Tak sakit? Tak ada penyakit. Pergi tengok. Anak dia pulih balik, muka hak pucat kebiruan tadi tu ceria semula. Wayar pun cabut dah. Barulah dia tahu bahawa adanya Allah. Sebab dia janji dia, kalau mu ada, mu tunjuk bukti anak aku sihat. Jadi Allah Ta'ala buktikan dia anak dia sihat, maka dia mulalah anak dia balik, dia mula mencari Tuhan. Nak cari di mana ke Tuhan. Dia masuk baca buku Kristian, tak terjawab. Takdir Allah SWT, Allah tak nak bagi hidayah kepada dia, maka dia baca Quran, dia jumpa Quran, terjemahan, dia baca-baca, dia kata inilah Allah, Tuhan yang menyembuhkan anak aku. Alhamdulillah, daripada nama dia Lawrence Brown kepada Profesor Dr. Abdullah Brown, dan dia berkhidmat di hospital pakar di Madinah, nama dia Hospital Maghrabi. Siapa dia pergi umrah ke pergi haji, tengok dekat Masjid Haram tu banyak benar Maghrabi lil uyun, maknanya hospital mata. Dia ni khidmat di hospital. Ini kita kata manusia ni memang walau macam mana keadaan kita kena letak pergantungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku sembah, hanya kepadamu aku minta pertolongan. Makna dalam perkara-perkara yang di luar kemampuan, kita minta tolong dah dengan doktor. Semua doktor pakar sudah datang. Nah, semua pakar yang hebat-hebat mari belakang. Tapi ada satu lagi pergantungan kita, iaitulah dengan Allah Azza wa Jalla. Barulah kita lengkap dalam hidup kita ni. Kemudian barulah mari ayat yang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Baik sekarang ni aku mengaku, aku sembahmu hanya ya Allah. Aku hanya minta pertolongan dengan ya Allah, maka tunjukkan aku jalan yang engkau redai, bukan jalan yang engkau murka, bukan jalan yang sesat, iaitulah jalan Islam, bukan Yahudi, bukan Nasara. Alhamdulillah, inilah persiapan kita para jemaah sekalian. Maka bila kita sebut kelebihan kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, barulah kita membuat persiapan bahawa kematian yang kita akan hadapi ada persiapan. Sebab apa? Tanda dia. Yang pertama, dia kata wal imanu bil yaumil akhir. Beriman pada hari akhirat, beriman pada hari akhirat menyebabkan manusia ini tak akan berani melakukan kejahatan. Banyak ni barang-barang di hospital ni, kalau kita ambil sikit macam mana? Contohlah, obat banyak kita ambil ke jual ke, apa dia lagi alat-alat. Jadi kalau kita orang yang beriman dengan hari akhirat, dia berani tak berani? Tak berani. Orang yang solat betul-betul iyyaka na'budu maliki yaumiddin, dia berani ke tidak? Jawabnya tak berani. Sebab dia tahu di depan dia ada mati. Wa ba'dal maut, selepas pada kita mati,
kita akan bertemu dengan Allah yang akan menghitung, mengira semua apa yang kita buat. Ini para peserta sekalian, dia panggil inilah penghalang besar manusia ni daripada melakukan kejahatan apabila dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada hari akhirat. Satu, maknanya iman pada hari akhirat, ingat ke mati, kita tak akan berani buat benda yang tak baik. Satu masa saya dijemput beri tazkirah kepada ahli-ahli korporat yang bertaraf tinggi lah. Kalau kita nak duit tu memang kita kena pergi ceramah, puji-puji, bodek-bodek, toke-toke ni, ranyap boleh piti rasa. Tapi bila penganjur tanya saya, dia tu, Ustaz, kami nak tanya, Ustaz nak ceramah ni tajuk apa? Saya kata tajuk dia, mengingati kematian. Tak sesuai ni, Ustaz. Ni ahli korporat ni yang nak dengar ceramah ni ahli korporat, orang hebat-hebat, orang kaya-kaya. Ustaz nak ceramah mati. Lembek kita lepas ni. Tak mau buat projek dah. Pakai ingatkan mati, duduk pegang tasbih di masjid. Kata jangan salah faham betul. Tuan, silap tu. Saya bertanya dia. Dalam masalah yang Tuan hadapi sekarang, dalam syarikat kita yang besar-besar ni, apa dia masalah yang kita hadapi? Coba senaraikan. Boleh 5 atau 10 senarai. Dia kata senarai yang paling besar sekali, masalah pecah amanah. Beri tugas, lari, tak kerja. Satu. Masalah yang kedua, masalah hak penting, lari daripada tugas, masalah tak kerja dengan betul, masalah penipuan, masalah klaim benda tak buat, semua berlaku. Perjalanan 200 tulis 400 meter, 400 kilometer. Nah. Dia duduk rumah mak, tulis duduk di hotel. Minta maaf lah. Tak berlaku sini, ni ahli-ahli orang hebat-hebat ni. Dia pun termenung bila saya tunjuk tattoo. Lagi, masalah lagi. Masalah dia bergaru kepala, ada masalah banyak. Saya kata, puncanya Tuan, punca masalah ni, mari daripada mana? Dia termenung sekejap, dia kata betul tajuk yang Ustaz nak bagi tahu tadi. Puncanya, tak ingat ke mati. Punca orang berani buat maksiat, berani buat mungkar, berani buat apa saja, kerana apa? Kerana tak ingat ke mati. Itulah punca yang paling utama. Maka, dia kata tajuk ni betul. Sebab kita nak beri kepahaman kepada staf kita ni, kepada ahli-ahli pegawai-pegawai kita ni, biar mereka betul-betul jaga. Sebab apa nak jaga? Sebab orang yang ingat ke mati, orang tak akan buat benda yang lain. Maka itulah dia kata, pentingnya kita ingat kepada mati, ingat kepada hari akhirat, menghayati ayat Maliki Yaumiddin, sebab kita tidak akan berani melakukan perkara yang tidak baik. Satu. Faedah yang kedua, wal imanu bil yuhassin. Ingat ke mati, ingat ke akhirat, dia akan beri kepada kita motivasi untuk menjadi orang yang baik. Akhlak yang baik. Kita ni bila kita jumpa orang, kita bagi salam, Assalamualaikum. Boleh pahala ke tidak? Boleh pahala. Sama-sama kita pula, laki-laki sama laki, perempuan sama laki. Bila kita bersalam, jabat tangan. Lo ni boleh berjabat ke tak boleh lagi? Pandemik, endemik. Sekat Covid mari ni habis tak salam lah kita dah. Pakai duk main salam diri sendiri je. Duk main tepuk dada. Lepas tepuk dada pula, mari pula ahli motivasi. Suruh sedekah Fatihah ke diri sendiri. Kita kata bagai pening belaka tu. Bagai kita ambil duit RM1 boleh poket. Aku sedekah duit ni kepada aku. Betul ke tak betul? Kalau mari hospital agak ada uak mana dia masuk? Uak sekretari atau hospital lama. Apa sedekah kita sendiri? Ini semua ni amai permainan motivasi yang tidak menghayati masalah akidah dan masalah kepahaman Islam. Kita jangan ikut pelik-pelik orang pelik-pelik. Saya sedekah Fatihah saya. Kita ambil duit ada lebih, tak boleh poket. Saya sedekahlah duit kepada saya. Orang apa sengih suka. Dia ni tak ikut obat. Dia tanya orang farmasi, mau ubat gapo ke dia tu? Tukar ubat ke doktor kan. Jadi kita ingat, mana kita akan kuatkan diri kita sebab kita tahu akhlak yang mulia, sebab di sana ada pulangan. Bersalam tu sudah dikira boleh pahala. Senyum pada orang pula boleh pahala. Tapi jangan salah tempat senyum. Dua tempat kadang-kadang kita salah senyum orang.
Tempat yang pertama mana? Nah, jumpa orang jalan dengan suami isteri, kita pergi sengih ke bini dia. Hanya tak melepuk tak apa lah. Apa tu sengih ke bini orang? Sengih ke aku lah, tu suami dia kata. Nak awak laki-laki kan? Itu salah tempat senyum. So lagi bila dia pergi masjid. Lalu tabur remor, dia pun senyum ke tabur. Dia kata, "Wah, nampak dia senyum tu?" Senyum kan sedekah. Apa nak agak dah? Oh, tutuplah masjid kita, tak ada aktiviti dia main pakat senyum lah. Lalu tabur senyum, lalu tabur senyum. Sebab apa? Senyum itu sedekah, dia kata. Dia kata ada juga orang lagu ni. Maknanya orang yang ingat ke mati, dia akan baikkan akhlak dia. Satu. Yang kedua, dia akan sabar menanggung susahan. Orang sakit sekali kena jarum kerak mari. Allah, astagfirullahalazim. Subhanallah. Dia ingat Nabi SAW bersabda dalam hadis, Nabi kata apa? Hatta syauka. Kalau kita berjalan tersepak duri, luka kaki, berdarah kita punya kaki, itu pun boleh pahala. Dihapuskan dosa. Jadi orang itu duri, kalau kena jarum, termasuk tak termasuk? Kalau kita tak nak kait duri dengan jarum. Kait. Sakit juga jarum ni, orang dia cocok tak sakitnya. Orang kena cocok boleh kira juga tak? Allah, kita kadang-kadang pergi jumpa kawan-kawan hok pakar-pakar ni, bila dia nak cocok kita kata tak suruh doktor. Doktor pakar dah, jangan marah dah. Habis nak suruh siapa cocok? Suruh jururawat lah cocok, dia kata. Dia ni pandai, dia cocok orang hari-hari. Doktor tulis ubat. Iyalah sungguh. Sekali tu doktor kawan kita lah, dia cerita ni, jangan marah doktor ni. Anak dia nak ambil darah, dia cari tak habis, cocok sini. Kata main dengan saya kena 5 jarum. Darah tak tubik. Kata pergi panggil tu, misi bagi darah. Nya mari pecik-pecik tak ada 2 minit, tubik darah molek-molek. Kita kata masya-Allah, itu dia panggil kelebihan orang tu masing-masing. Tu habis dah. Suka sikit misi hari ni. Kita bagi kredit ke misi. Doktor betul dah dia, tapi bukan kerja dia duduk main cari darah orang, dia duduk cek darah orang je. Baik. Yang kedua, kita kena wala yatahassar ala mafat. Orang ni juga tidak akan frust, tidak akan kecewa dengan perkara yang terlepas. Kita ni banyak benda-benda yang kita rasa kecewa sebab terlepas beberapa benda yang kita nak. Mari orang duk viral. Ada orang nak terjun jambatan. Kalau kita tanya dia, pasal apa nak terjun jambatan? Sebab perah kau ni hilang, hilang ni. Kita kata tidak boleh. Benda yang terlepas, sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, semua perkara yang berlaku itu adalah dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi kita kena usahakan supaya kita selamat. Jangan kata aku ni ikut lah. Bawa kereta 160 pun takdir Tuhan. Kalau Tuhan kata selamat, selamat. Kalau tidak pakai hacur tengah jalan. Itu orang tak betul. Kita kena usaha ikut SOP. Ikut traffic light punya peraturan. Tapi kadang-kadang kita jaga duduk traffic light molek-molek, orang mari langgar. Mati juga. Itu yang dikatakan takdir Allah. Setelah kita berusaha untuk tidak kena, tapi kalau kena juga itu dia panggil takdir Allah Azza wa Jalla, maka kita kena sabar. Maka Nabi sebut la taqul law. Jangan kata perkataan law. Law itu makna kalau. Benda yang berlaku jangan kata kalau. Allah, kalau aku tak mari, tak kena. Kalau saya tak ikut rombongan ni, tak mati. Kalau saya semuanya kalau berlaku. Dia ada kaki tangan gatal di hospital belaka dah. Dia apa ni kena semi belaka dah. Allah, kalau aku tak naik motosikal tadi. Alah, niat dah pergi dah nak konti kereta. Naik motor juga. Semua ni Nabi kata menggunakan perkataan kalau kepada musibah yang telah berlaku, dia akan menjadi membuka pintu was-was yang dimasuki oleh syaitan. Syaitan mari, kalau akhir sekali kena ikat dia di hospital. Nah, kena bagi ubat penenang, bagi ubat tidur sebab dia tidak memikir bahawa benda yang berlaku itu adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi sebut kata ma min musibatin tusibul muslim, mana-mana musibah yang menimpa seorang muslim, Allah Taala akan kaffarallahu anhu, Allah Taala akan hapuskan kesalahan dia hatta syaukata yushakuha, sehinggalah duri yang tertusuk di mana di kaki dia. Itu pun dikira sebagai seorang yang mendapat kelebihan di sisi Allah Azza wa Jalla dalam ingat pada akhirat. Maka dua perkara yang penting kita ingat kepada mati, ingat kepada akhirat. Yang pertama,
kita akan tak melakukan, tak melanggar SOP syariat. Yang kedua, kita sendiri akan jadi baik. Sebab apa awak nak jadi orang baik? Sebab aku nak mati. Sekaligus kita juga akan menguatkan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla, sebab mati itu adalah mati suatu perkara yang akan datang. Dia di antara mati ni benda yang tak boleh lari. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jum'ah yang kita duk baca hari-hari Jumaat tu. Tuhan kata apa? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati yang kamu lari tu, dia nak jumpa kita. Kita nak boleh lari tak lari daripada mati? Tak boleh lari daripada mati. Kalau lari pun dia mari juga. Sebab kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang bernyawa pasti akan mati. Kata di para ahli fikir mengatakan al-mautu wahid. Mati itu satu je. Cabut nyawa, mati. Kau ada sebab lain. Sebab apa orang mati? Sebab nyawa dia tak ada. Betul? Tapi al-asbab muta'addidah. Sebab-sebab nak sampai kepada hilang nyawa itu banyak. Ada orang mati aksiden, ada orang mati COVID, ada orang mati kanser, macam-macam orang mati. Tapi mati itu satu je, iaitu hilang nyawa. Maka bila kita tengok kepada mati yang pelbagai, bila kita tengok kepada mati yang berbagai-bagai, maka para jemaah sekalian, bagaimanakah kematian kita? Bagaimana cara kita nak mati? Ini kita kena buat persiapan. Dia panggil cara-cara kita nak mati. Apakah cara dia? Sebab Nabi sebut dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa di akhir ucapan dia la ilaha illallah, orang ni masuk syurga. Jadi kita mengharap sangatlah kepada pegawai-pegawai di hospital ni, kalau tengok orang tu lain macam, nampak nazak di katil hospital ke dalam ward mana-mana, pergi dekat dia, jangan ajar mengucap. Kita pergi mengucap dekat dia. Kita pergi dekat telinga dia, sambil-sambil duduk gosok. Kita kata, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bila tengok mulut dia bergerak, kita berhenti. Kita nak ucapan terakhir dia, La ilaha illallah. Dia kadang-kadang orang ni, dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil sa'atul ihtidar. Saat kehadiran malaikat. Malaikat mana yang hadir tu? Malaikatul maut. Bila malaikatul maut mari, orang nak mati dia nampak. Kita tak nampak. Kita duduk dekat dia tu tak nampak. Cuma mungkin. Tuan-tuan dan puan-puan yang duduk di hospital ni boleh tengok melalui alat mesin, dia tengok nadi. Hak turun naik tu. Nampak? Boleh check situ nak mati. Nak mati dah ni. Dekat lah dia punya. Tapi tak semesti juga. Dalam sejarah hidup saya ni, ada seorang sahabat saya, doktor pakar. Dia pakar 2-3 orang. Dia boleh mengesahkan orang ni nak mati 3 hari lagi. Tuan-tuan jangan buat sini. Letih dah kita nak jawab. Dia telefonkan Syekh. Kata apa dia, Syekh pagi-pagi ni? Doktor nak apa? Dia kata, bukan anak seorang ni. Ana ada berpakat dengan beberapa orang pakar ada ni, penyakit pakcik ni 3 hari lagi mati. Lepas tu doktor buat apa? Dia kata, ana maklum ke pakcik boleh panggil lah anak-anak duduk jauh tu, mari-marilah 3 hari lagi pakcik mati. Kita boleh bayangkan, saya tak tahu dari sudut etika perubatan, boleh tak kita bagi tahu orang nak mati? Boleh bagi tahu? Tak boleh tahu tak? Sebab kita pun tak tahu nak mati bila. Dia boleh kajak ke pakcik tu nak mati. Pakcik tu panggil anak-anak dia mari. Hari pertama tak mati. Hari yang kedua dia telefon kanan dia tu, Syekh. Kata, "Ya, gapo mati dah pakcik?" Dia kata, "Astagfirullahalazim." Celek mata. Hak tadi nampak tutup mata, celek dah mata. Hari yang dia sah kematian, hari tu pakcik tu boleh discharge, keluar sendiri, bukan diusul dengan keranda. Kita kata anak taubat nasuha, dia kata anak tak akan bincang lagi hak ilmu Allah Ta'ala, tetap bila ke mati hidup tak boleh nak buat. Tak boleh nak kata. Jangan kita kata pakcik ni 3 hari lagi mati, ni hari mati. Baru ni saya pergi ceramah kepada dia panggil hospice. Hospice ke? Orang
Hak penyakit kanser, hak tak ada harapan sembuh. Lama dah tak sebut mazhab hospis ni. Hospis ni? Hospis, betul dah. Kalau salah doktor nak royak, kita menggo kecek daripada doktor ni masalah kat kita bimbel, takut salah sebut. Pokok hospis ni, dia panggil persatuan penyakit yang tak ada harapan sembuh. Anak kata salah tu. Persatuan tu salah. Habis kena betul macam mana? Ini penyakit NGO ni dibuat oleh orang putih. Orang yang tak percaya ke Tuhan. Kita yang ada Allah, kita kena sebut penyakit yang sukar sembuh. Kalau kata tak ada harapan, tak boleh. Tidak ada husnuzan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena kata penyakit sukar sembuh. Itu tak apa. Dia kata betul juga ni. Dia apa cerita? Ketua kelab hospis ni, anda ingat lagi nama dia Haji Hussein. Tak tahulah Allah ni mati ke hidup, lama tak jumpa. Lepas Covid ni tak jumpa lagi. Dia kata saya sendiri mengesahkan Ustaz. Saya dulu dikatakan kanser saya ni akan hidup dalam berapa bulan lagi, tapi sudah berapa tahun dah saya hidup lepas pada tarikh yang diberi itu. Jadi kita mengatakan bahawa mati hidup ni bukan kuasa kita, kuasa Allah. Jadi kita jangan mendahului kuasa Allah Azza wa Jalla dalam masalah mati hidup dan lain-lain perkara benda gaib yang kita di luar bidang kuasa kita. Bidang kuasa kita beri ubat. Bidang yang menyembuhkan Allah. Kata Nabi Ibrahim, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kalau kita kata ubat yang menyembuhkan, berapa kata ubat dah sorang-sorang. Itu terakhir hak duk di farmasi tu. Sorang-sorang pak cik ni hak mari setiap bulan ambil ubat sopik-sopik ni. Kalau kita kira dengan umur dia, dengan tarikh dia ambil ubat, agak-agaknya berapa kata dah dia makan ubat. Tak si suka dah main dengan sopik-sopik ni. Kita nak suka dengan gatal, cukup ke segatal ubat? Lebih. Dah 20 tahun dia makan ubat. Sopik sekali ubat. Dia makan kedok tak tahu. Kita kena bucik juga di kotak ubat dia tu. Kalau tak makan atas kelik bucik dia tu. Kalau tidak ubat dalam dia pergi taruh kat sini pula. Allahu Akbar. Baik. Baiklah para peserta sekalian, masa kita pun berlalu laju. Lepas ni mungkin kita ada soal jawab ke apa dia, tanya jawab sikit. Baiklah, yang pertama kita nak buat apakah persiapan untuk mati? Tulis. Apakah persiapan untuk, dia panggil isti'dad lil maut. Kita mati pasti, tapi kita kena bersiap. Ada beberapa perkara. Yang pertama, tulis. Yang pertama, sebagai seorang yang hidup, kita kena mula dengan at-taubatus sadiqah. Kita kena mula bertaubat. Ni ada setengah orang over pula. Awak setiap malam kena balik mai sunat taubat. Tidak sampai mereka tu. Sunat taubat ni bukan sunat rutin harian. Sunat rutin harian ni sunat qabliyah, sunat rawatib, sunat duha, sunat witir. Itu sunat tahiyatul masjid. Itu sunat harian. Tapi sunat taubat ni bila kita tersalah melakukan dosa-dosa yang agak berat, baru kita semai sunat taubat. Ni ada setengah orang ni buat program sunat taubat setiap malam. Sedekah Fatihah ke diri sendiri setiap pagi. Kita kata tu cerita pelik belakang tu. Baik. Yang pertama kita mula dengan taubat. Macam mana kita nak taubat? Tulis cara bertaubat ni, dia panggil yang pertama sekali, kita audit diri kita yang lepas. Dulu aku semaya ke tak? Kalau tak semaya, kita qada balik solat-solat yang kita tertinggal dulu tu. Tapi kita mula dengan istighfar, mula taubat dulu. Aku ya Rabbi dulu tak solat. Sekarang ni aku berjanji denganmu, aku nak solat. Kita berjanji dengan Allah Azza wa Jalla, kita nak solat. Itu dia panggil taubat ni 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan dosa. Yang kedua, menyesali dosa yang lepas. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi balik. Itu 3 syarat. Kalau ada dosa kita dengan manusia, tambah satu lagi, mengulangi pulangkan balik hak orang. Itu penting. Kita ni kadang-kadang, kalau kita hak orang, kita boleh pergi taubat ya, sedaplah juga. Curi barang orang, tipu-tipu orang, ambil tiket pergi Mekah, pergi taubat depan Kaabah. Jadi ke tak jadi? Tak jadi. Dosa kita dengan Allah, na'am, kita boleh taubat. Tapi dosa kita dengan makhluk, tak boleh. Begitu saja. Kalau ambil barang orang, kena taklid. Saya ni ambil barang orang 10 tahun lepas. Tak tahu tuan dia hidup ke mati. Tak jumpa nak cari, nak kesan tak boleh. Macam mana cara kita nak taubat daripada dosa yang lepas?
Di sini para ulama mengatakan sekiranya itu hak orang, kita kena cari keluarga dia. Cari anak-beranak dia. Ada tak ada anak-beranak? Ada. Kita pergi. Ni makcik, pakcik bagi sedekah ni. Tak, 1,000 ke 2,000. Mesti anak dia tanya. Ada masalah apa? Ni pakcik ni mari sedekah saya tiba-tiba. Tak kenal pun. Dia kata, tak, ayahmu dulu, makmu dulu kawan saya, kerja sekali. Jadi adalah benda-benda yang kita rasa tertinggal ke benda, jadi saya cover balik lah. Ambil RM2,000, RM1,000, RM500 ni. Kalau ada hak kita terambil hak barang kawan-kawan dulu, kira maaf. Maknanya dengan kita bagi balik kepada keluarga dia, mudah-mudahan terhalal lah apa yang kita salah ambil dulu. Satu. Kalau tak jumpa langsung, macam mana? Tak boleh nak cari dah kesan. Ni ramai orang mari jumpa saya, dia kata, Ustaz jangan tanya lagi nak cari mana kawan. Sebab kami dulu, waktu ingat tak, tahun 80-an dulu kan, ramai orang pergi kerja di Singapura. Kerja orang Malaysia, kerja Singapura. Duduk di kursi, tak macam-macam lah. Jumpa Maggi orang pemakai. Jumpa tu agama belaka. Kalau dia izin tukar-mentukar, tak apa, ni dia tak izin, tak tahu nak gimana, nak cari mana. Maka kalau orang kita tak dapat nak kesan di mana tuan dia, jadi taubat kita tu, kita ambil sedekah, pergi letak di tabur masjid. Ya Allah, ya Tuhanku, ini RM500. Sekiranya aku ada hutang dengan kawan-kawan dulu, waktu kerja, waktu muda, waktu dulu, bersampaikan pahala ini kepada mereka. Tidak kita dah, kita kira lepaskan duit kita untuk pahala kepada orang yang kita berdosa dengan dia. Itu satu taubat. Mana taubat kalau hak orang kena tak balik. Kita becek balik lah. Kadang-kadang kita dengan kawan ke ambil barang ke apa benda, adik-beradik pun masalah juga. Ni ada orang bagi tahu, dia kata mak dia ni banyak barang kemas. Mak dia banyak barang kemas. Orang kapur dia suka beli mah kita ambil dulu. Bukan cakap gelap mah, gigi dia mah. Sampai kita ni ada lagi orang pakai gigi mah. Ada lagi? Tak ada lah, gigi plastik lah. Gigi mah tak ada. Kau hospital sini boleh pasang gigi mah? Ada. Mana bahagian gigi? Ada orang pakai gigi mah? Tak ada. Kalau di Madinah, hospital gigi dia laku mesti haji. Tanya apa? Dia kata ada sejemaah daripada negara, saya tak sebutlah negara Afrika mana ada. Dia mari, sudah haji, dia kena pasang gigi mah seputu. Tanda dia haji. Jangan main. Ada mazhab juga pada dia. Gigi mah tu ada mazhab. Jauh kita lagi tu cari gigi mah. Maknanya mak dia ni banyak emas. Masyarakat mocik-mocik Melayu ni walaupun dia kerja kampung tapi dia beli barang. Jadi bila mak dia sakit, anak ni ambil. Bila tak waktu bagi pusaka, tak declare, ingat, itu hak adik-beradik yang kita tidak minta izin. Mana? Hak mak saya. Mak saya kalau dia beri kita, dia hebah masa dia hidup, halal. Tapi kalau kita ambil pakai, mak tak beri, bila mak mati, pakai jadi hak kita, lah. Kena ingat. Banyak lagi ni. Nanti kita buat tajuk lain pula. Tajuk bab taubat dalam kehidupan. Yang pertama, taubat. Yang kedua, kita kena jaga ibadat yang akan datang. Solat kita jaga betul-betul. Puasa kita jaga baik-baik. Zakat kita bayar ke tidak? Ada setengah orang dia salah faham. Dia kata zakat apa kat ustaz? Saya ni orang miskin. Kita kena ingat, kadar zakat, dia ada kadar dia. Kalau orang ada duit dalam bank, dalam simpanan dia sebanyak RM20,000 dalam masa setahun, cukup pusingan setahun, wajib dah zakat tu. Dia kata dia miskin, dia sudah ada nisab zakat. Tapi kadang-kadang kita ni, orang Kelantan kata eceh. Tahu eceh? Bahasa luar kata apa eceh ni? Berapa dia? Letak di tempat yang berasingan lah. Dalam tabung haji RM5,000. Bank Islam RM5,000. Bank rima RM5,000. Berapa lagi? Bawah tikar RM5,000. Berapa kita ada duit? 20. Nisab lah tu. Dia duduk kira setepak. Tak ada. Dalam bank Islam RM5,000 ya ada. Cuma dalam tabung haji tu ada masalah sikit. Sebab tabung haji dia sudah bayar bagi pihak kita. Cerita lain. Tetapi kita kena ingat hak dia bayar RM5,000 tu je. Tapi kalau keseluruhan duit RM20,000 cukup nisab, kita kena kira semua. Tolak tabung haji bayar. Itu hak kita. Baik. Itu dua. Kena jaga balik fardu. Yang ketiga,
al-wasiyah, kena tulis wasiat. Nabi sebut dalam hadis, jangan seorang yang nak mati ni tidur 1 malam 2 malam illa wa wasiyatuhu maktubatun. Kena wasiat, kena ada dalam hidup kita ni, kena ada wasiat. Apa dia wasiat? Contohnya dalam duit aku ni ada orang simpan, ada orang pinjam, ada orang yang taruh benda dengan kita tulis wasiat belakang biar anak kita tahu. Dan jangan lupa, kalau kita ada duit, waktu kita hidup kita nak guna, kita sayang nak sedekah, jangan lupa kita tulis wasiat 1/3 ke, 1/3 tu paling banyak. Yang kurang pun 1/10 daripada harta aku ni disedekahkan ke mana-mana, tempat ibadat, tempat kebajikan, ke pondok, rumah anak yatim, pusat dakwah, pusat orang susah, tak kira mana-mana, NGO, kena tulis. Sebab apa? Yang pertama, kalau ada hak orang, kita adalah rekod. Kalau ada hak kita dengan orang pun kita rekod juga. Fulan ada hutang dengan aku, anak dia boleh cari. Takut-takut tuan buat lupa, dia bawa dosa sampai ke akhirat, nanya ke dia, kawan kita juga. Dan yang penting lagi tadi, apa dia? Kita nak guna harta kita untuk masuk ke dalam akaun kita balik selepas kita tidak ada. Tanpa wasiat, duit kita tak akan masuk ke kita, kecuali kita tinggalkan anak yang soleh. Seperti kita semua ni, bila mak kita tinggal, kita boleh bersaka, kita sedekah balik untuk mak. Buat ke tak buat? Slow ya bunyi. Tak seroyak, takut riak, tak apa, tak seroyak. Itu satu. Wasiat tu penting. 3. Yang keempat, kita kena sentiasa zikrul maut, ingat kemati. Macam mana kita nak ingat mati? Oh, saya ingat mati, Ustaz, tengok semua filem mati. Tak, orang tunjuk filem, orang tu mati, filem orang ni mati. Baru ni pak cik mati tengah solat dekat kawasan kita ni. Viral satu Malaysia, satu dunia tengok. Oh, bagusnya pak cik tu mati. Kita dah sangat bagus pak cik mati, kita buat tak persiapan untuk mati, tidak. Mana kita ingat ke mati sentiasa, artinya sentiasa muhasabah diri. Dapat kad jemputan ni ada majlis maksiat ni. Majlis pesta lompat ke apa benda, tak kira lah. Kalau kita nak pergi, kita kena mikir masa tu. Aku ni kalau aku mati atas pentas ni agak-agak husnul khatimah ke tidak? Tak mati atas pentas, tapi mati dalam perjalanan, sama juga. Nah, ketika itu kita tidak akan berani langgar SOP Allah syariat sebab kita ingat kita ni akan mati. Oh, tak apa Ustaz, kalau saya mati pun takapu ada, insurans ada. Insurans untuk orang hidup. Sebab itulah budak-budak takapu mari hidup keping saya. Dia kata awak ni gini-gini. Kalau kita mati boleh lagi. Kira mu ni sekarang nak mati orang ya? Aku nak masa hidup dia macam mana kita buat. Allahu Akbar. Masa hidup pun masalah juga. Ana dengar taklimat daripada hospital, ramai orang-orang yang beli takaful kesihatan ni, dia tidak jujur dalam jual beli takaful. Oh, awak bayar ni, masuk hospital free, go to free. Di hospital, kad dia tak laku. Boleh RM200, RM2,000 ya dia punya cover, lepas tu hal lain tak ada kerja. Jangan main. Kita kena jujur dengan orang. Ini cerita lain pula masuk. Berapa lagi kita kena? Itu di antara persiapan untuk mati, dan kita kena sentiasa ingat kepada orang yang sudah mati. Di antara tempat yang kita kena pergi ziarahnya, iaitulah sentiasa pergi ziarah kubur untuk ingat kematian. Saya kata, elok kalau kita nak ziarah kubur, kita kena pergi ziarah waktu malam. Berani kau pergi ziarah kubur malam-malam? Oh, saya hari raya pergi semua Ustaz. Hari raya tu pesta kubur nama dia. Bukan ingat kemati dia. Orang jual bunga pada hari raya boleh ribu-ribu bunga. Dia kata, dulu saya jual kad raya Ustaz. Lah sekarang orang tak main kad raya. Mari mazhab wasapi ni penuh dah kad raya. Tak ada orang atas dah. Habis dia jual bunga pula sekarang. Oh, banyak boleh orang pakai pergi bunga, pacok bunga atas kubur mak. Dia pacok, dia tahu dah bunga tak akan kecut. Tapi sekurang-kurangnya suasana tu. Ada. Frank ambil gambar tanda cinta kepada mak. Sudah pacak bunga klik, tahu rupiah pula memari. Mana ada saya dengan mak lagi tu. Kita naknya bila kita rasa hati tu keras, tak apa ingat dengan mati, kita pergi ziarah kubur seorang-seorang. Kalau boleh pergi malam. Tak apalah berhenti dekat kubur tu, kalau motosikal je jangan mati, tak apa. Kalau kereta tu pakai buka pintu gitu, assalamualaikum. Kita wisalah ni orang kubur dia jawab. Sebab tu Nabi ajak kita interaksi. Assalamualaikum ya dara qaumin mukminin. Salam sejahtera kepada kamu wahai rumah orang mukmin.
wa inna insyaallah bikum lahiqun antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Mugi dulu kami akan ikut kemudian. Kita wisalam tu pun kita akan menangis dah. Teringat dia duduk seorang dalam kubur. Apa keadaan dia di bawah? Sebab tu lebih dah ada seorang ni ayah dia mati, dia pergi pacok buat danga, buat bangunan atas kubur. Ibnu Umar kata, yang meneduhkan pokmu bukan danga, bukannya atap tu. Yang meneduhkan bapak kamu, amalannya dia bawa. Sebab tu Nabi kita larang buat binaan atas kubur, jangan buat. Jadi kita sayang, ini bukan soal ziarah kubur ni untuk tuzakkirul akhirah wa tuzahidu fid dunya, menyebabkan kita ingat ke akhirat, kita akan zuhud atas dunia. Itu di antara persiapan-persiapan yang kita kena buat, bahawa mati itu pasti. Jadi apakah persiapan yang kita nak buat? Saya ingat boleh baca panjang lagi, masa sudah tamat. Kita ada sesi tanya jawab. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku yang saya baca ni, nama dia Al-Alamul Akhir, Alam Akhirat. Kita ada 30 siri kuliah. Ana buat kuliah petang-petang waktu PKP dulu. PKP dulu nak pergi mana tak boleh. Masyarakat nak pergi masjid pun tak boleh. Kita buat online. Alhamdulillah, ramai orang pakat tengok, dapat manfaat daripada Al-Alamul Akhir, Alam Akhirat ini. Kita kata wallahu alam.